tentang solat. Satu lagi tajuk solat yang kena kita faham ialah rukuk. Rukuk. Rukuk ni tuan-tuan, dia masuk di dalam bab perbuatan dalam solat. Tapi ketika rukuk juga ada beberapa ada amal qauli, ya. Kita sebut minggu lepas ada beberapa amal qauli yang disebut sebagai tasbih dalam rukuk itu. Dan ketika rukuk juga qalbinya juga dalam keadaan sedang, hati dan perasaan, ya. Jadi bila kita lepas menyempurnakan bacaan surah, maka kita buat satu lagi rukun fi'li itu, iaitu rukuk. Bukan sekadar rukuk pada perbuatan, tapi kita membaca qaulinya, membaca tasbih yang ditentukan. Pada waktu yang sama hati kita kena hidup, dan ketika itu kita sedang melakukan perbuatan rukuk, ya. Itu apabila disebut rukuk, iaitu sesudah baca surah barulah rukuk serta tamakninah, ya. Iaitu tunduk membongkok badan sekira-kira kedua-dua tangan sampai ke lutut, dan luruskan belakang. Dan tamakninah itu diam sekejap selepas bergerak, dan membaca tasbih sunat subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tajuk yang kita nak tekankan ialah kita sedar ketika itu kita rukuk. Macam mana nak buat? Mestilah ketiga-tiga perkara yang saya sebut minggu lepas, hari ini qalbinya, fi'linya, qaulinya itu berlaku, ya, rukuk. Dan bacaan tasbih yang dibaca bukan sekadar tasbih, selain daripada dia dapat menyempurnakan hak tamakninah, iaitu berhenti seketika. Dan bila kita baca tasbih itu dengan sendirinya kan berlaku tamakninah gitu, ya. Dan sunat kita baca 3 kali. Soalnya menghadirkan perasaan hati kita dalam keadaan rukuk itu ialah kita merenung apa yang kita sebut, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku al-azim, yang maha agung. Wa bihamdihi, dan padanya puji-pujian. Padanya puji-pujian. Kita mensucikan Allah dan kita memuji Allah. Jadi ketika rukuk tu, 2 perkara kita lakukan dalam tasbih. Bertasbih menyuci Allah, menyucikan Allah, dan kita memuji Allah. 3 kali ulang itu yang kita sedar ketika itu kita melakukan rukuk. Namanya i'tidal. Kemudian i'tidal itu beserta tamakninah itu bangun tegak semula,
sesudah rukuk dan berhenti sekejap dan dibacakan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kalau yang boleh menghafal sedikit itu boleh dibacalah bacaan yang berikutnya bagi mengisi ruang kita ketika kita i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bila sebut sami'allahu liman hamidah, Allah itu maha mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Sami'allahu, Allah itu maha mendengar. Liman hamidah, bagi sesiapa yang memuji. Sami'allahu liman hamidah. Biasa tambahan bacaan itu orang buat ringkas saja kan, Rabbana lakal hamd. Dia tak baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta ba'd. Tak ada. Kita ambil ringkas Rabbana lakal hamd. Tapi Rabbana lakal hamdu itu dah bolehlah. Kalau nak lengkap yang diajar di dalam kitab ini, ya. Selalu kita mendengar Rabbana lakal hamdu di mana ya? Ya, di tarawih. Di tarawih. Ya, sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dengar juga lagi di mana? Di Mekah. Di Mekah ya. Kalau siapa pergi Mekah tu, sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ada bunyi Mekah kan? Ya. Mekah lah. Jadi orang kita ni tiru Mekah lah. Ya, tapi kalau tiru Muhammad, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta ila akhir. Jadi lengkap baca begitu. Tapi kalau Rabbana lakal hamd itu pun sudah membadai. Ya. Itu yang tidak ada. Tinggal lagi berlaku ketika i'tidal, sama ada kita mengangkat dua tangan ataupun tidak, itu tidak menjadi tajuk dalam menyempurnakan i'tidal. Ya, kan ketika rukuk kita berdiri itu kan ada yang menggerakkan tangannya, ada yang tidak. Itu tidak menjadi tajuk, kerana i'tidal itu cukup dengan kita bangkit daripada rukuk, berdiri tegak, memberikan hak tamakninah, bacalah sami'allahu liman hamd, dan membacakan doa tadi itu, dan lakukanlah perbuatan seterusnya. Ya, lakukan perbuatan seterusnya. Itu betul lah yang tuan-tuan buat. Ya. Kemudian sujud. Sujud itu iaitu dua kali di dalam tiap-tiap rakaat. Ya. Artinya satu rakaat itu satu rukuk, satu rakaat itu satu i'tidal, dan satu rakaat itu dua sujud. Maka dia menjadi satu rakaat. Jadi kalau besok nak akad nikah, kalau ditanya satu rakaat itu apa? Kalau saya qadinya terkencing dia. Satu rakaat itu apa? Maka satu rakaat di dalam solat itu ialah ya, satu qiyam sebenarnya, satu berdiri, satu qiyam, satu rukuk, satu i'tidal, dan dua sujud. Maka dia mendapat satu rakaat. Jadi sujud itu dua kali dalam tiap rakaat, iaitu tunduk. Dalam kitab ini menggunakan perkataan menyembam muka. Menyembam muka. Maksud menyembam muka ke bumi itu ialah
apabila disebut muka, maka dahi dan apapun bahagian muka itu disembamkan. Namun ada perbahasan fiqh yang masyhurnya pada kadar dahi itu, walaupun tidak semua muka, pada kadar dahi itu telah diletakkan pada tempat sujud, ya, kemudian menyempurnakan beberapa anggota sujud, iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 hujung kaki, ya. Maka itu sudah menyempurnakan maksud rukuk. Dan punggung ditinggikan dari kepala, meletakkan dahi serta hidung. Ini kalau mengambil pandangan Syafi'i, dahi dengan hidung itu letak pada tempat sujud. Tapak tangan, lutut jari kaki di atas tempat sembahyang, dan baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Cuma pada kadar dahi itu sudah mencukupi bagi Syafi'i, dahi dengan hidung. Ya, kalau nak jaga hidung mancung, jangan tekan kuat-kuat lah. Kalau nak jaga hidung mancung, ya, cukup pada kadar begitu, ya. Tapi kalau tidak, ini pun boleh dihukumkan sah. Yang penting dahi itu. Bila sebut Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, a'la, wa bihamdihi, dan segala puji untuknya. Saya nak ingatkan bahawa kerap berlaku kita temui orang yang sujud itu betul kan, pada dahi dan hidungnya, pada 2 tapak kaki tangannya, lututnya, tapi sedikit problem pada hujung kakinya, pada hujung kakinya. Hujung kakinya itu kalau di dalam fiqh Syafi'i dan kitab-kitab besar kita itu kena dilentikkan, bukan ke semua jari kaki, pada jari kaki yang tertentu yang perlu dilentikkan ke dalam, jangan dibujurkan ke depan. Itu nampak tak, ya? Nampak, ya? Ujung kaki belakang macam mana nak buat? Ni ada tak yang rukuknya belakang kakinya tidak dilentikkan? Lentik tahu, ya? Ini kena tunjuk ni kitabnya, tak boleh tunjuk, ya? Yang kaki di sebelah belakang tu, ya, bila kita sujud itu begitu, lentik itu maknanya begitulah. Ini lentik. Jangan macam tu, jangan macam tu, jangan begitu. Itu tidak apa? Tidak menyempurnakan syarat sah apa ini sujud. Kaki kena. Ada kepengecualian lah. Kalau gaun, kalau jenis kaki yang sudah tidak boleh dilentikkan itu tak ada apa masalah, ya. Paling kadar ibu jari kaki dan 2 lagi jari tambahan itu yang perlu dilentikkan bagi menyempurnakan syarat sujud, begitu, ya. Kena. Bila kita sujud, ya, dalam beberapa hadis antara keadaan hampirnya Allah dengan hamba ialah ketika sujud, ya, ketika sujud. Sebab ketika sujud itu kita menghinakan diri kita daripada seorang yang mulia kepada seorang yang sehina-hinanya. Kerana mulianya manusia itu kerana akalnya. Akalnya dekat kepala. Jadi dia mulia tu sebab akalnya di atas. Haiwan itu tidak mulia kerana apa? Akal dengan perut dengan punggung sama. Ya, tengok kucing, tengok lembu, ambil lembu lah, ya. Kepala otak dia dengan perut dia dengan punggung dia sama kan?
tidak ada kemuliaan. Yang membeza manusia dengan haiwan ini apa? Akalnya. Dan kita memuliakan akal. Dan kerana akal kita mulia, kerana akal kita dimuliakan orang. Maka orang yang pandai itu kan dimuliakan. Kalau orang pandai menipu tu pun kadang dimuliakan. Ya. Jadi YB yang pandai kelentung pun dimuliakan. Sebab dia pandai pakai ni. Dimuliakan. Datangnya ditaburkan bunga mangga. Walaupun ulama kata yang kena dimuliakan banyak ni orang alim ni. Betul kan? Orang alim ni. Dan jadi pembesar itu pun kena rujuk kepada orang alim. Tak apa. Tapi ketika sujud, kita bukan sekadar seperti haiwan hinanya. Lebih daripada itu, akal kita lebih rendah daripada perut dan punggung. Ya Allah. Faham tak? Tak percaya? Cuba gambarkan. Yang ada dalam ni kan ada gambar kan? Tengok akal kita. Akal kita letak dekat tanah. Perut kita lebih tinggi dari akal kita. Punggung kita lebih tinggi dari akal kita. Itu menggambarkan kita menghinakan diri. Sebab itu tuan-tuan, kalau zaman raja-raja dulu, ya, dalam pemerintahan raja tetapi zaman Hindu, ya, raja zaman pengaruh Hindu. Dekat tanah Melayu ni, raja ada zaman pengaruh Hindu, raja ada zaman pengaruh Islam. Lain. Masa Hindu, raja tu digambarkan sebagai keturunan Tuhan. Sebab dipahami, kalau saya dulu belajar kitab namanya Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, raja ni keturunan daripada buih lembu. Lembu muntah lah, keluar sebab ya. Dan kita tahu bahawa dalam agama Hindu ni lembu tu mulia, bukan Tuhan. Jadi digambarkan begitu. Jadi siapa yang jumpa raja tu, dia kena sujud. Sama sekarang ni pegangan tu kuat pada Raja Siam. Pemerintah belah isteri saya lah, bukan saya. Bini saya tu dia orang Thailand. Orang sana hingga hari ini melihat Raja Siam itu Tuhan sampai hari ini. Sebab kalau tuan-tuan pergi, ni kena buat rombongan Cik Mat, pergi ke selatan Thailand. Kita buat satu, kumpulkan bas, insya-Allah keselamatan dijamin Allah, bukan saya. Thailand. Nanti tuan-tuan nampak di Thailand tu, gambar raja dia dikalung, dan dalam setengah-setengah ibadat yang saya tengok depan mata saya disembah. Dan bila ada masalah, dipanggil ke istana, dia jumpa raja tu mengesot. Tahu mengesot? Lepas tu sujud. Tapi sujud cara dia, cara sujud ialah tak macam kita. Kita sujud macam biasa tu. Sujud dia menyempuhkan kaki ke kiri, kemudian menundukkan dahi sampai ke bawah depan raja dia. Lepas tu perintah raja adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kecoh-kecoh raja panggil, jangan gaduh. Baik tu. Sebab jangan gaduh tu bukan raja dia cakap, jangan gaduh tu Tuhan dia cakap. Dan kita dalam sistem raja ada pengaruh-pengaruh itu. Hari ini dia dah berubah banyak lah. Berubah banyak. Dah berubah banyak. Saya nak kata ketika sujud kita menghinakan diri kita. Akal kita lebih tinggi pada perut, lebih tinggi pada punggung. Sedangkan kita ni mulia, akal duduk atas, perut duduk tengah, punggung duduk bawah. Jadi yang saya nak tekankan, bila kita menghinakan diri di hadapan Allah, dan dikatakan dalam beberapa riwayat, itulah saat Allah hampir dengan kita. Kalau ulama-ulama sufi tuan-tuan,
Sujud itulah antara perbuatan fi'li yang dia lama dia buat. Ya, sama ada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dia lama dia buat masa sujud. Tapi kita digalak, ya, digalak sunat pada sujud yang terakhir sebelum tahiyat akhir untuk melamakan sedikit sujud. Jadi bila lepas baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tak salah lepas itu kita nak baca zikir-zikir dalam bahasa Arab, ya. Boleh. Dan tak salah ketika itu kita berdoa minta, tapi dalam apa? Bahasa Arab. Jangan bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, congwekalah, tolonglah ya Allah, menangkan dia. Jangan cakap Melayu, kena cakap Arab. Tak apa, ya. Bagi dalam solat berjamaah bolehlah, tapi pada kadar mampu makmum. Kalau sendiri-sendiri 1 jam pun tak apa. Tapi kalau berjamaah ni kita kena faham, kat belakang ni ada Cik Mat, dia memang dah bagi tahu kalau dia sujud air ingus dia keluar. Jadi janganlah lama-lama. Belakang ni ada siapa? Apis. Apis lah. Memang dia dah bagi tahu kalau dia sujud kepala dia puyeng. Janganlah lama-lama. Cuma bersendirian buat lama-lama, tuan-tuan. Ya. Saya dah latih dah ajar dah. Dah latih dan dah ajar. Dah ajar, dah latih, iaitu qiyamul lail itu. Ya. Kat sini ni latihan aja, yang penting di rumah tu. Seorang-seorang tu bila sujud lamakan. Lama sujud. Ya. Rasai kehadiran Allah. Masa tu minta. Cuma kita ni, tuan-tuan, bila sebut minta, kita ni banyak minta dunia ke minta akhirat? Itu masalah kita. Rahsia. Tak apalah. Ni kita mengumpat malam ni. Orang kita ni buat minta dekat Tuhan ni, dia banyak minta dunia. Sebab itu seorang ahli sufi pernah ditanya, tuan-tuan doa sependek je, tak minta apa-apa pun. Sebab yang diminta tetap iman, yang diminta jauh neraka, yang diminta dekat syurga. Amin. Jadi bila dibaca pendek macam tu kan, dalam bahasa mudahnya, minta akhirat je lah, dunia tak. Dia tanya, tuan ni minta benda-benda syurga, neraka, mintalah rezeki-rezeki sikit, kan? Dia kata apa? Apa yang Tuhan dah beri pada aku ni, dengan tubuh tak ada cacat, rezeki bolehlah hidup, suara, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, tangan boleh menyentuh, banyak sangat dah rezeki yang Tuhan beri. Jadi nak minta lagi ni segan. Jadi cukuplah minta, jauhkanlah dari siksa kubur, jauhkanlah dari siksa neraka, dekatkanlah dengan nikmat kubur, dekatkanlah dengan nikmat syurga, ampunkanlah. Yang dibanyaknya ialah ampunkanlah. Rasul yang paling banyak doa istighfar. Nabi tu astagfirullah, minta ampun, astagfirullah. Dia tak minta dunia, tapi kita minta dunia. Okey lah, tak salah. Ya Allah, berilah nombor 4 tu berapa, aku nampak ada 1, 2, 3 berapa. Tak apa jelas 1, 3, 4. Rupanya 3, 4, 2, 4. Tak apalah. Dan saya meletak keyakinan, dan saya harap tuan-tuan berkeyakinan dengan kita, dengan saya. Dalam hadis 40 disebut perkara ini. Jangan risau nak minta rezeki, kerana bayi yang di dalam janin, dalam perut seorang ibu, apabila hendak dicampakkan ruh selepas 4 bulan, telah dijamin
rezeki ni. Jadi rezeki ni jangan risau. Ya. Tak minta pun tak apa. Dia datang. Tapi lain yang itulah kita minta. Itu soal. Sebab itu kita ambil kesempatan tuan-tuan ketika sujud, lebihkan, ya, lebihkan minta apa-apalah. Apalagi kalau kita minta supaya soal akhirat juga dicampakkan ke dalam hati teman-teman kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu lagi baik. Ketika sujud kan, ya Allah campakkanlah iman pada Cik Mat. Baca dalam hati, baca cakap Melayu dulu. Dalam hati cakap Melayu tak apa. Dia yang tak boleh di dalam solat itu yang dilafaz. Sama juga macam imam membaca Fatihah, makmum dia. Apa peranan makmum? Bahasa saya lah, menterjemahkan makna-makna Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, namamu ya Allah yang kepuji, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, ya Allah. Ar-Rahmanirrahim, maksudnya ya Allah. Maliki yaumiddin, Raja hari akhirat, penguasa. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita makmum hadirkanlah makna-makna tu. Ya. Hadirkan makna-makna tu. Kalau Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin ni Arab boleh menangis. Sebab dia bicara tentang jaminan masa depan akhirat. Tapi kita ini imam ni tak cukup dua harakat. Tak cukup dua harakat. Waladhdallin, itu boleh menangis tu. Bukan nak minta ya Allah jadikan aku ni di kalangan orang yang sesat. Boleh menangis tu. Tapi tak cukup 6 harakat ni. Ini mesyuarat Agung Surau, kita pecat imam macam tu. Bukan tempat ni, tempat lain. Dalam bahasa dia menghakimi imam dari menghakimi dirinya sendiri. Tapi kalau baca Fatihah menghakimi diri sendiri, mudah kita menangis. Tuan-tuan, doa kunut yang kita baca subuh tu, kenapa masa dekat Mekah dulu kita boleh menangis sama imam? Kat sini tak nangis-nangis. Ya. Kat Mekah tu doa kunut tu boleh menangis tu. Iyalah, memang dekat Mekah tu jarang-jarang kita jumpa imam membaca doa kunut, saya tahu. Tapi ada ketika dia baca, boleh menangis. Sebab di dalam kandungan doa kunut itu permintaan tentang hidayah, tentang istighfar, tentang taubat dosa-dosa kita. Ni. Baik. Duduk antara dua sujud. Bila telah selesai sujud yang pertama, hendaklah bangun kembali untuk duduk sebentar sebelum sujud yang kedua dengan membaca doa ini. Ini pun doa yang boleh menyebabkan kita menangis. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kalimah minta ampun saja ada 3 kali diulang. Rabbighfirli 1, wa'afini 2, wa'fu anni 3. Semalam pagi saudara kita meninggal. Betul Saya balik kerja, duduk di tempat kerja saya tu, dalam sekitar pukul 5 tu dapat mesej satu lagi. Teman baik saya, bendahari Masjid Sementara, meninggal. Jadi saya balik tu, saya singgah ziarah. Ni tadi ni sekitar pukul 7 dapat satu mesej. Teman baik saya
yang baru masuk Islam 6 tahun. Cina baru masuk Islam 6 tahun, baik dengan saya, banyak bincang hal-hal agama. Sekarang ICU di PP UN, Cina masuk Islam 6 tahun baru masuk Islam. Cukup baik Islamnya. Itu tak tahu untuk nasibnya. Saya nak kata bahawa mati itu lari diri daripada kita ke kejar kita. Jadi sebab itu istighfar dalam duduk antara dua sujud, itu yang orang kata disebut syariah itu duduk antara dua sujud. Sujud yang pertama, lepas tu duduk sujud yang kedua. Ambil peluang mengingatkan kita untuk istighfar kepada Allah. Lepas itu sujud balik. Sujud semula dengan bacaan yang sama. Selepas itu berdiri untuk rakaat yang kedua. Dan begitulah kita membaca Fatihah dan seterusnya hinggalah tahiyat akhir. Kita membaca tasyahud akhir sebagaimana yang kita baca itu tuan-tuan, iaitu kita membaca selawat atas Nabi dan keluarganya sebelum memberi salam. Dan saya nak beritahu bahawa bermula daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, ya, teruslah sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berhenti salam. Itu wajib dibaca, ya. Dan bila selesai itu sempurnalah sudah apa yang kita panggil solat. Jadi solat bagi satu rakaat itu bermula dengan berdiri, rukuk, i'tidal, dua sujud, ya, kemudian duduk antara dua sujud. Maka itu berlaku apa dipanggil satu. Saya nak mengingatkan bagi yang sembahyang berjamaah, kadar sembahyang berjamaah dikira satu rakaat bagi orang yang masbuk, yang datang kemudian, ialah apabila dia dapat bersama dengan imam sempurna tamakninahnya ketika rukuk, ya, ketika rukuk. Jadi bila sampai saja imam tengah rukuk, kita pun rukuk dan dapat menyempurnakan rukuk pada kadar tamakninah yang sama dengan imam. Sama, ketika imam rukuk, dia pun rukuk. Tapi kalau tak dapat rukuk, tambah rakaat. Ya, jangan sampai-sampai dia kejar-kejar, sempat ni dia baru nak rukuk je, imam dah bangun. Ya, dia imam sami Allah, tak kena lah. Yang dimaksud dalam fiqh itu, imam sedang rukuk, kita rukuk, dapat satu rakaat. Ya, jadi kalau orang yang malas sembahyang, dia mainlah ilmu fiqh ni. Imam dah sembahyang, makmum dah sembahyang, duduk kat belakang lepak, kita tunggu. Ya, kena pula surah yang biasa dihafal, qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum. Dia pun cepat waliyadin, Allahu akbar. Sah tak sembahyangnya? Sah. Jom kita buat lepas ni. Ini suasana bila kita jumpa tarawih. Kalau yang macam ni tak adalah. Kalau tarawih dah penat ya. Ada juga orang-orang macam saya ni ambil juga kaedah itu. Ya. Kita orang Pak Imam dah Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, dia duduk lepak. La rabbil alamin arrahmanir rahim. Lakum di Allahu akbar. Okeylah, ya. Tapi pasti matematiknya tak sama kan? Matematik orang yang sama takbir dengan matematik orang yang lewat takbir kan tak sama. Kan afdal seorang makmum itu ialah bersama dia dalam takbirnya bersama imam. Imam Allahu akbar, dia Allahu akbar. Imam rukuk pun dia rukuk. Imam sujud dia sujud. Bersegera mengikut imam itu sunnah dan sunat, dapat pahala. Jangan sampai tertinggal 3 rukun fi'li.
Jangan sampai tertinggal. Ya. Kat sini betul lah dah. Ya, kat sini betul. Ingat nanti ada tajuk sembahyang berjemaah tu dah. Cuma saya nak tekankan di sini, bila kita sebut solat, bermula daripada takbir, diakhir dengan salam, itu solat yang sempurna. Ya. Kita dah sentuh solat itu ada berapa. Kita dah sentuh banyak perkara yang membatalkan solat itu apa. Yang dibincangkan ini ialah tata cara sempurna bagi satu-satu salat. Boleh ya? Ya. Masalah pada masa kita tahiyat juga, kita sebutkan itu juga bisa kita terangkan pada kita. Mana kita benar kita sebut nama Nabi Ibrahim. Kenapa tak tidak ada Nabi Ibrahim? Ini menarik juga soalan. Dalam tahiyat akhir yang wajib itu kita menyebut hanya nama Muhammad. Ya. Selepas daripada itu dia sunat, boleh baca dan boleh tidak dibaca. Ya, yang wajib itu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi salah boleh sah. Tapi kalau kita teruskan bacaan itu, di sana ada yang disebut sebagai selawat Ibrahim. Ya. Kalau di muka sebelah itu ada sunat diiring dengan selawat Nabi itu, apa dipanggil selawat Ibrahim. Saya menyingkap beberapa tulisan. Tengok. Muhammad ketika diutus yang pertama ke Mekah untuk membawa risalah Islam, sebelum turun wahyu. Wahyu itu apa? Quran. Sebelum turun syariat, Nabi kita Muhammad beramal dengan amalan agama Hanif. Hanif ini adalah amalan agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ada beberapa orang ketika di Mekah itu yang masih beramal dengan amalan agama Hanif, tidak terpengaruh dengan amalan menyembah berhala. Tetapi bilangannya tak ramai. Ya. Kenapa dikaitkan dengan Ibrahim? Kerana Ibrahim ini adalah silsilah keturunan yang rasmi, ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Tidak kepada nabi-nabi yang lain, kerana Nabi Ibrahim ni merupakan pengasas kepada pembukaan Makkah. Kalau masih ingat, dia dengan isterinya bernama Siti Hajar daripada Syam datang ke Mekah. Kemudian lahir anak daripada Ibrahim dan isterinya, itu siapa? Ismail. Dan bermulalah pembukaan kota Mekah dengan ada ceritanya air Zam-Zam. Jadi Ibrahim membawa agama, membawa keturunan ke Makkatul Mukarramah, dan daripada silsilah Ismail itu sampai adanya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi-nabi yang lain itu dia bercantum-cantum begitu, ya. Cuma Ibrahim berpindah membawa isterinya ke Mekah, melahirkan Ismail di satu tempat yang jauh daripada Syam. Satu. Yang kedua, kalau kita baca sirah, sejarah, para nabi ini dia banyak turunnya di sebelah Syam. Syam ni tuan-tuan di Baitul Maqdis, ya, di kawasan-kawasan sebelah utara, ya, di Syam, di Palestin. Sebab itu di sana itu para anbiya ramai. Ya. Benar bahawa para anbiya ini punya ada kaitan dengan apa disebut Bani Israel, yang kaitannya dengan Yakub. Ya, itu yang kadang-kadang kalau kita baca sejarah, kita tak selesa orang Yahudi itu pakai Israel. Ya, Israel ni tuan-tuan ialah nama lain bagi gelaran Nabi Yakub. Bila sebut Nabi Yakub, dia adalah Israel. Sama macam kita Nabi Muhammad, kita gelar dia Al-Amin. Kadang-kadang kita gelar dia Mustafa.
Kadang-kadang kita gelar dia Habibullah, ya. Kadang-kadang kita gelar dia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di sebelah sana itu Yaqub ini digelar juga sebagai Israel, alih-alih Yahudi bagai. Jadi bila kita marah Israel, marah kat siapa tu? Nabi Yaqub. Jadi pandainya Yahudi, dia menyelit kat situ. Jadi kita pun terperangkap nak marah macam mana, ya. Itu patutnya panggillah Yahudi, macam orang dia panggil kita Melayu, gitu. Yahudi, Melayu, Yahudi. Tapi ditumpang nama gelaran bagi seorang Nabi kita Yaqub, muncul nama Israel itu. Baik, Nabi banyak di sana yang memindahkan sejarah berkembangnya satu bangsa Islam di Mekah, di Madinah, bila Ibrahim berpindah, ya, bersama isteri dia ke Mekah, lahir Ismail, dan istrinya membawa pahaman agama Ibrahim Al-Hanif, dan keturunan istrinya Ismail dan keluarganya beramal dengan amalan ajaran yang dibawa oleh Ibrahim sampailah kepada Nabi Muhammad, sehinggalah turun wahyu. Nabi menghazafkan agama-agama itu, agama Hanif itu, kepada Islam. Maka sebab itu pengiktirafan kepada sumbangan Ibrahim itu dirakam untuk di dalam solat kita berselawat kepada Nabi dan selawat juga kepada Nabi Ibrahim, kerana Muhammad sebelum membawa Islam dia beramal dengan amalan agama Hanif Ibrahim. Jadi tak ada beza sebenarnya agama yang dibawa oleh Ibrahim dengan Muhammad, satu Islam. Macam itu dipanggil Hanif, datang Islam dinamakan Islam. Jadi itu latar belakang lah sedikit cerita. Dan di sebelah itu tuan-tuan dah beramal dah pun, ya, selawat Ibrahim. Tapi yang jarang kita sempurnakan baki. Selalunya kita sampai ke mana? Innaka Hamidun Majid. Betul? Ya, innaka Hamidun Majid. Yang ke depan tu jarang-jarang lah. Sedangkan selawat Ibrahim tu panjang. Disambung Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma 'allantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni, dan hingga akhirlah sampai ke bawah. Itu jarang-jarang kita amalkan. Tapi kalau tuan-tuan boleh menghafal ini sampai ke bawah, masya-Allah, tahiyat akhirnya lama. Kok tak salam-salam? Aku tengah baca selawat Ibrahim nak. Tunggu sekejap. Selawat Ibrahim kan panjang, ya? Kalau tuan-tuan baca ni, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma 'allantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta khalaqta ya akhirah. Sampailah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, sehingga akhir. Panjang, bagus tu bacaan-bacaan ni. Kalau boleh mampu lagi kita menghafal, amal, masya-Allah lah. Kalau tak, cukuplah sampai innaka Hamidum Majid. Kalau tak juga, cukuplah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak, dia tak payah sembahyang. Sebab yang wajib tu syahadah kepada Allah dan Rasul, selawat kepada Nabi, salam. Kalau yang itu pun tak boleh, tak payah kahwin. Baik, lepas tu salam, ya. Salam, tengok sebelah tu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi dan kunut. Saya nak habiskan ni sebab minggu depan kita masuk sembahyang berjemaah. Kunut ni tuan-tuan, dia sunat, ya. Sembahyang subuh berdiri i'tidal 2 rakaat, kemudian baca kunut. Dia berlaku ketika solat subuh saja, dan ini adalah sunat. Dia kata sunat menadah tangan, ya. Ini artinya kalau kita subuh kita tak baca kunut, orang tanya sah tak sembahyang? Sah, sebab doa kunut itu sunat. Imam Syafi'i meletakkan sunat ma'akad yang dituntut untuk boleh subuh tu kita baca. Bila pergi ke Mekah, imam tak baca kunut, jangan pening kepala. Mana wajib ketika itu? Ikut imam ke kita mandai-mandai baca kunut? Ikut
imam itu yang wajib bersegera, maka tak payah baca kunut. Ya, tapi kalau imam baca kunut, kita baca kunut. Imam tak baca kunut, ikut dia. Ya, tak payah kena subhanallah. Imam dia tak baca kunut subuh, habis saja i'tidal tu dia terus saja rukuk. Kita subhanallah. Imam dia terus juga Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, subhanallah lah Pak Imam. Oh, bangang betul Imam tu. Boleh lah. Itu ni. Dan kita jangan rasa resah gelisah kalau subuh tu tak baca kunut imamnya. Jangan aku kena qada ni, Pak Imam ni tak faham baca kunut, dia pun pergi belakang Allahu Akbar. Sempurna. Ya? Sebab yang rukun itu jelas, yang wajib itu jelas, yang sunat itu jelas. Ni angguk ni, nanti kalau pergi Mekah dia pening. Depan saya ni dia angguk lah, ya Ustaz, ya. Ditakdirkan tahun ni dapat rezeki, dia pergi umrah, sembahyang subuh dekat Masjidil Haram itu, tiba-tiba imamnya tak baca kunut, terus saja rukuk. Dia pun pening kepala. Kok tak baca kunut? Yang sebelahnya, aku tak tahu. Habis kena buat macam ni. Tahu. Lalah. Dia tak ada hormat doa aku tak ada. Orang sujud kita pun tak ada raya. Itu artinya kita telah melanggar tertib berjemaah. Nanti kita bincang untuk solat berjemaah insya-Allah minggu depan. Mudah-mudahan ada kebaikan pertemuan malam ini. Bagus soalan tu, jarang saya dengar orang tanya. Kenapa baca selawat Nabi Muhammad je, yang Ibrahim tu kenapa ada? Itu dia ada sejarah. Ya, ringkasnya Nabi Muhammad pernah beramal dengan amalan agama Hanif yang dibawa oleh Ibrahim itu. Jadi bila datang Islam, dia masih memberikan penghormatan kepada Nabi Ibrahim dengan selawat kepada Ibrahim itu diletakkan dalam menyempurnakan syahadat tasyahud akhir ya. Mudah-mudahan ada kebaikan, panjang umur kita jumpa. Kalau pendek umur tazkirah maut aja. Kalau pendek umur kita doakan dia juga ya? Mudah-mudahan ini zaman ni satu-satu dan minggu depan boleh ada ruang. Kalau tak boleh itu tanya cemat. Qul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على رسولنا الكريم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.